description client, okay, kita akan pakai dua buku. Yang pertama buku yang ni, okay, score ni. So make sure awak adalah buku yang ni, buku score ni dengan buku teks. Tapi buku teks tu pun saya tak ni sangat lah. Okay. Okay, saya dah start. Saya present dulu. Kalau ada apa tak faham, boleh terus tanya sahaja ya. So hari ni awak jangan stres-stres sangat. Saya pun nak ni je. Okay, ini Nearpod. Boleh nampak So kalau awak buka dah Nearpod ni memang ada yang PDF viewernya lah. Okay, so kita akan tengok dulu dia punya apa saya nak belajar, kita nak ajar ini. So kita start dengan isihan buih bubble sort dengan selection sort. Okay, saya akan terang dulu, lepas tu nanti kejap lagi awak baru buat quiz. So awak ingatlah apa yang saya terangkan Okay, proses pengisian. Dalam bahasa Inggeris tu panggil bubble sort. Dalam bahasa Melayu kita panggil isihan buih, bubble. Bubble means buih. Sort isihan. Okay, ini selection. Selection means pilih, isihan sort. So ada dua jenis proses pengisihan iaitu bubble sort dan selection sort. Okay, untuk sort, okay, ingat untuk sort saja. Okay, bubble sort dengan selection sort. Okay, specialnya untuk bubble sort, kalau awak boleh nampak dia ada turutan menaik dan turutan menurun. So ini saya bagi terus direct pada key yang saya nampak lah. Okay, untuk bubble sort, dia ada turutan menaik dan turutan menurun. So kejap lagi kita akan ada satu quiz di mana awak kena kenal pasti key point yang saya tunjukkan. Okay. Contoh yang ni isihan buih, bubble sort. Okay, bubble sort ni dia bagaimana? Okay, isihan buih, okay, kita nampak dulu yang pertama. Kalau bubble sort, dia akan berkait dengan dua, kiri dan kanan sahaja. Dia tengok unsur pertama dengan unsur kedua. Okay, yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Okay, contoh yang ni tengok banding unsur pertama sama ada lebih kecil daripada unsur kedua. Itu adalah untuk turutan menurun. So awak kena ingat yang tu. Untuk turutan menurun, dia banding yang mana lebih kecil. Okey. Untuk turutan menaik, dia akan banding yang mana lebih besar. Okey, so kalau sekarang kita ada atur cara dan kita ada carta alih. Okey, dalam exam selalu dia akan tunjukkan carta alih ataupun atur cara. So kalau yang ni awak tengok, ini adalah atur cara untuk bubble sort secara menaik. Tengok kat sini, key point dia adalah secara menaik. So, dia punya atur cara dia sama saja. Atur cara untuk menaik dan menurun sama saja. So, tengok betul-betul Dia sama saja untuk menaik dan menurun. Okay, cuma beza dia, okay, kita tengok kat sini Beza dia adalah okay, untuk secara menaik, okay, dia ada for. Kat sini ada for untuk sisihan. Untuk sisihan, dia mesti yang pertama syarat dia mesti ada war kat sini. Dia declare dulu. Okay, dia declare dulu. So take note dengan awak punya nota Untuk atur cara sisihan dia mesti ada declare kat sini. Sebab kita nak tengok perbezaan. Dia akan declare war nombor berapa. So dia akan dapatkan senarai dulu. War nombor berapa. So ini yang pertama adalah declaration. Okay, selepas declaration dia akan ada syarat. Ini syarat dia. For J sama dengan kosong, J lebih kecil bilangan nombor tolak I, tolak 1, J plus plus. Ini sama. Okay, untuk menurun pun sama juga. So nanti awak tak akan nampak beza. So beza dia berada di mana? Beza dia berada dekat if ni. Bandingkan unsur. So dekat mana bezanya adalah dekat if. Bandingkan unsur. Ini yang membezakan dia adalah menaik atau menurun. Kalau secara menaik, dekat sini adalah lebih besar. Boleh ingat dekat sini adalah lebih besar. So saya tunjuk dekat awak atur cara yang kedua. Okay, ini adalah susunan menurun.
Okey, bila susunan menurun, nampak yang ni pun sama ni. J lebih kecil bilangan kod tolak I tolak 1J plus plus. Dia sama juga, dia ada declaration, war berapa, senarai, boleh ubah dengan senarai elemen dia. Kemudian dia ada syarat. Apa beza dia? Beza dia dekat bandingkan unsur. Dekat sini adalah lebih kecil. Okey, lebih kecil. Ingat, bila menurun, dekat sini adalah lebih kecil. Kalau tadi, menaik dia lebih besar. Okey, clear? Ada soalan? Okey, tak ada. Okey, tengok dekat sini cara nak baca pula. Okey, cara nak baca dia. Okey, kat sini war nombor 51432. Okey, bagaimana bubble sort bekerja? Dia akan bekerja macam ni. 5 dengan 1, 5 dengan 1 dia akan bandingkan dulu. 5 dengan 1 mana lebih kecil. So dia akan banding sebelah je. Itu bubble sort bekerja. So bila dia banding dua nombor, bermaksud dia tidak melibatkan data yang banyak. Dia boleh data yang sikit-sikit sahaja sebab dia memang sangat lambat bekerja. So itu adalah bubble sort. Okay, dia bandingkan dua nombor sini saja, dua unsur ni. 5 dengan 1, mana lebih kecil? 1 kan? So 1 dia akan bertindak ke sana, dia akan bertindak ke depan. Kemudian dia banding pula 5 dengan 4. Dia akan tukar tempat. Itulah kerja dia. Okay? Tapi dia hanya akan bermain dengan dua saja, dua nombor. Dia tak akan sentuh dengan nombor yang lain. Okay? Sebab itu akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sebab dia akan membanding. Siapa yang lebih kecil duduk depan, siapa yang lebih kecil duduk depan. Itu adalah bubble sort cara dia bekerja. Sebab sekarang dia nak turutan menaik. So menaik dia akan tengok siapa lebih kecil duduk depan. Okay, kalau yang susunan menurun, okay, 110, 102 dia akan sama juga cara bekerja dia. Okay, dia akan tengok unsur sebelah dengan sebelah. 110, 102 dia akan tengok siapa lebih besar. Okay, siapa lebih besar. So bila siapa lebih besar, contohnya 110, 102. Yang lebih besar adalah 110. So 110 dia akan duduk depan. Kemudian dia akan banding pula 102 dengan 105. Siapa lebih besar duduk depan. So dia akan jadi 110, 105, 102, 101, 10 sampai 100. Okay, dia akan jadi siapa lebih besar duduk depan. Ini adalah bubble sort. Ingat, bubble sort hanya melibatkan data yang sedikit. Sebab apa? Sebab dia buat sikit-sikit. Dan dia melibatkan dua unsur sebelahnya belah. Dia akan tengok sama ada lebih besar atau lebih kecil. So dia akan ada turutan menaik dan ada turutan menurun. Take note Okey. Tak faham? Terus tanya. Okey, itu untuk atur cara. Untuk carta alif. Okey, tengok carta alif pula. Okey, carta alif sama. Depan tu mula-mula itu adalah declaration. Okey, dia akan senaraikan nombor apa yang nak disisihkan. Okey, so apa perbezaan dia? Perbezaan dia sama juga. Perbezaannya adalah dekat syarat untuk bandingkan unsur. Yang lain ni semua sama. Sebab tu saya kata awak boleh hafal yang tu. Okey, yang lain ni semua sama. Ini adalah susunan menaik. Sebab apa? Dia lebih besar. Okey, susunan menaik sebab dia lebih besar. Sama macam ini. Atau cara dengan carta alif sama. Okey, lebih besar. Declaration, ingat dia adalah proses. Syarat adalah diamond. Okey. Okey, tengok pula yang satu lagi. Susunan menurun. Okey, nampak? Susunan menurun pun sama juga. Dia lebih kurang sama, benda yang sama. Cuma bezanya berada di mana? Bezanya berada di syarat. Bandingkan unsur. Dia lebih kecil. Dekat sini lebih kecil. Okey. Nampak kat sini. Tolak I
tolak 1. J tambah 1. Tengok yang belah sini pula. Sama juga. J tambah 1. I tolak 1. Sama je. Cuma beza dekat sini. So ingat turutan menaik dekat sini mesti lebih besar. Okay. Yang ni pula turutan menurun dekat sini mesti lebih kecil. Okay, ada soalan? Siapa rajin tolong snap gambar nanti bagi saya. Ada soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada soalan, okay, sekarang saya akan movekan saya punya new pod. So, saya nak awak jawab soalan dalam masa yang ditetapkan. Okay, boleh? Ready? Kita jawab soalan sekejap. Okay, ini adalah soalan. Okay. Awak cuba jawab soalan ni. Okay, so, saya tak start lagi. Ini adalah soalan awak kena padankan atau cara dengan dia punya key point. Awak tengok key point, lepas tu awak tengok atur cara. Ini atur cara isihan menaik atau menurun. Kemudian carta alih. Awak tengok carta alih ini carta alih menaik ataupun carta alih menurun. Okay, berdasarkan apa key point yang saya dah bagi ke awak tadi. Berdasarkan perbezaan tadi. Okay, ready? Boleh? Saya nak start dah ni. Ada berapa orang ni? Sekejap, saya tengok. 14 orang. Okey, 14 orang. So, siapa yang belum masuk? Tolong masuk. Sekarang kita ada 20 orang. So, siapa belum masuk, masuk cepat. Sebab kita dah nak mula. Kita nak tengok markah berapa banyak yang awak dapat. Masa 3 minit sahaja yang diperuntukkan untuk awak matchkan dia punya partner dia. Okay, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang baru masuk tolong masuk new pod, join, terus buat quiz. Boleh cuba banyak kali. Okey, alhamdulillah dah ada yang dapat 4 markah, full marks. Alhamdulillah. Alright. Kalau boleh masuk pakai nama penuh so supaya saya boleh tengok. Wani, Ainajwa tak jawab lagi. Okay, try. Tak apa, ambil masa 1 minit. 1 minit lagi. Awak boleh tengok. Tengok betul-betul key point dia. Okay, semua dah jawab Zubrina, Anissa, Afika, Syedda, Firmira sudah. Okey, dekat sini adalah percubaan awak berapa kali yang awak dapat. Okey. So kalau saya tengok dekat sini, Wani, cuba lagi Wani. Tengok balik apa tadi yang saya dah terang tadi. Should be sepatutnya awak dapat 1. Try sekali je awak dah boleh dapat. Okey. Sebab dia perlukan kemahiran untuk awak tengok betul-betul dekat mana dia punya point tu. Macam mana nak klik dia sebenarnya ni? Awak kena klik 2 benda. Macam mana nak klik dulu? Awak pakai phone ke pakai ni? Pakai laptop. Kena klik kat dia lepas tu klik lagi satu macam tu kan? Ya.
So memang 4 kali lah, macam mana cikgu nak kat 1 kali tu? 4 kali. Betul lah tu. Tak, dia try. Betul lah satu-satu. Betul lah 4 kali. Cikgu jangan macam ni. So ni betul semua lah ni. Mana nama awak Davina? Tak nampak. Oh tu dia. Okay, kita tengok view pairs sekejap. Okay. So kita next. Okay, kita tengok sikit lagi. Bahasa penskripsian klien. So yang ni saya akan lajukan sikit sebab ini basic-basic. Okay, so bahasa penskripsian klien inilah dia kalau dia nak dalam orang kata dia bagi mesh. Okay. Bahasa penskripsian ni adalah bahasa pengaturcaraan. So kalau awak tahu cikgu bahasa penskripsian klien ni apa, yang awak pakai PHP itu adalah bahasa penskripsian klien. JavaScript itu adalah bahasa penskripsian klien. Okay. Bahasa penskripsian dia ada juga dengan bahasa penskripsian JavaScript. Okay. Dia mesti ada Google Chrome dengan Mozilla untuk mempamerkan dia. Okay. Ada 2 kaedah kod atau cara JavaScript bagaimana nak masukkan dalam HTML. Yang pertama explicit, yang kedua implicit. Okay, explicit dan implicit. Okay, HTML. So ini perkenalkan awal-awal. HTML means Hypertext Markup Language. Jangan kata cikgu saya tak tahu pun tak apa. Kadang-kadang dalam exam dia akan keluar je apa maksud HTML. So just benda yang senang je. Okay, HTML means Hypertext Markup Language, iaitu bahasa pengaturcaraan yang digunakan oleh mereka web untuk membina laman web. HTML bermaksud rangka basic. Tapi dia boleh masuk ke elemen macam teks, audio, videografi itu semua boleh. Okay, tetapi dia hanya rangka sahaja. Orang kata structure kandungan laman web. Okay, untuk HTML, dia mesti starting dengan HTML, tutup dengan HTML. Ingat, kalau HTML, dia mesti ada tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Ini, buka, tutup, buka, tutup. Pembuka, penutup dia tu mesti macam ni. Okay, kita ada 2 attribute. Yang pertama attribute nama dengan attribute nilai. Okay, itu adalah HTML. Kemudian CSS. Daripada rangka, kita nak cantikkan dia. Okay, macam ada rumah, kita ada rumah, kita nak cantik, kita nak langsir, kita letak cat. So itu adalah CSS, Cascading Style Sheet. Okay, bahasa pengaturcaraan tambahan kepada HTML. Dia untuk apa? Untuk ubah gaya paparan halaman web, bermaksud lagi cantik. So dia pakai apa? Style. Okay, so kita ada style. So awak kena ingat, okay, yang mana ada style-style itu adalah bahasa CSS. Okay, so ini adalah dia punya kelebihan CSS. Okay, JavaScript. Okay, JavaScript dia ada script kat situ. Dia selalu bergabung dengan HTML. Okay, dia selalunya untuk kita untuk memohonkan klien untuk dapatkan laman web. Contohnya nak memerlukan maklumat input daripada klien. Okay, so itu adalah kita pakai JavaScript. Okay, dia tak perlukan compilator atau penterjemah. Itu adalah kelebihan untuk JavaScript. Okay, so ini konsep dia. Konsep aplikasi klien tu, pelanggan. Okay, ini klien. Klien ni bermaksud kita lah, pengguna. Okay, kita request, kita masukkan dalam komputer. Kemudian dia akan request kat server. Okay, dia akan cari-cari, kemudian baru dah dekat respon. Okay, respon, lepas tu barulah di convert kepada HTML. Convert ke HTML ni means paparan yang dapat oleh pengguna. Okay, ini adalah apa yang berlaku dalam komputer. Kita memang tak nampak lah. Okay, bahasa penskripsian ada 2, iaitu penskripsian ada 2 bahagian. Yang pertama bahasa penskripsian klien, ini dekat sebelah pelanggan. Okay, ini selalunya yang kita punya player web lah. Yang kedua bahasa penskripsian klien yang dekat belakang pembangunan. Ini dilaksanakan oleh komputer. So ada 2 kat situ. Okay, ni tak banyak lah ni bahasa penskripsian klien. So saya nak scroll. Okay, saya nak terus pergi ke bubble sort. Saya nak terangkan lagi bubble sort. Semalam ni kita tengok betul-betul bubble sort ni apa. Okay, bubble sort ni tadi maksud saya tadi dia switch So apa maksudnya switch tukar tempat tu? Okay, kalau kata perbandingan menurun tadi mesti kata lebih kecil daripada unsur kedua. Macam ni 6 dengan 1. Okay, nampak ni.
dia punya cara 6 dengan 1 dia banding. 6 dengan 1 mana lebih kecil? 1. So dia akan tukar. 1, 6. Kemudian dia banding 6 dengan 2. Mana lebih kecil? 2. So dia akan tukar. Lepas tu dia banding pula 6 dengan 3. Mana lebih kecil dia tukar. Nampak? Bila dia bertukar, kat sini je antara 2, 2, 2 je. Yang belah sini dia tak kacau pun. Sebab itu dia hanya sesuai untuk unsur yang kecil. Okay, unsur yang kecil. Bermaksud data yang sikit. Okay, nampak? Bila kelemahan dia, dia kurang sesuai untuk aplikasi sebenar. Sebab aplikasi sebenar kita memerlukan data yang banyak. Ya, sebab tu dia jarang, memang kita tak pakai pun. Okay, untuk selection sort, okay, selection sort, okay, ini selection sort. Dia ada terutama naik dan menurun juga. Okay, kelebihan dia sama juga, tetapi apa beza dia? Okay, beza dia, kalau selection sort, dia akan bandingkan dua nombor juga, tetapi dia akan bandingkan keseluruhan. Itu beza dia selection dengan bubble. Kalau bubble tadi, dengar betul-betul kalau bubble tadi hanya dua nombor sebelah punya belah. Dia tak tengok pun yang lain-lain. Dia akan tengok sebelah-sebelah dia je. Itu adalah bubble sort. Tapi kalau selection, dia tak tengok dua sebelah-sebelah. Dia akan tengok semua sekali, keseluruhan. Dia akan bandingkan yang mana paling besar, mana paling kecil. Macam yang ni. Dia akan tengok semua sekali. Okay, dia akan tengok yang mana paling kecil. Oh, yang paling kecil adalah negatif 5. Okay, so dia akan tengok 5 dengan negatif 5. So dia penting. Mana yang kecil, mana besar. Okay, kemudian dia banding lagi. Bila dia kata, oh yang ni paling kecil, yang ni tukar tempat. Kenapa dia banding yang dekat depan ni? Sebab dia nak tengok yang dia nak susun yang kat depan. Dia nak tukar tempat yang kat depan. Okay. Lepas tu dia banding lagi. Banding, dia susun. Nombor 1 ni tetap. Why? Sebab tak ada yang lebih kecil daripada nombor 1. Sebab tu dia tetap. Kemudian dia nak tukar tempat yang nombor 12. Nombor 12 dia akan tengok. Nombor 12 mana lagi paling kecil? Paling kecil adalah 2. So 12 dengan 2 yang mana lebih kecil? So dia tukar 2. 12 duduk balik tempat tu. Dia tukar tempat. Tetapi beza dia tengok keseluruhan. Okay, itu adalah selection sort. Dia akan susun macam tu sampailah tukar tempat, berjaya tukar tempat. Itu adalah apa yang berlaku. So kalau dalam exam memang dia tak tunjuk. Tetapi awak kena tahu cara baca dia punya jawapan dia tu. Okay, so ini tadi selection sudah, binary sudah. So sekarang kita pergi kepada binary search. Okay, ingat untuk selection sort dengan bubble sort hanya melibatkan data yang kecil. Tetapi untuk data yang besar, kita ambil binary search. Binary search iaitu carian penduaan. Okay, bagaimana binary search bekerja? Binary search bekerja, dia ada juga data tetapi dia tengok dekat tengah-tengah. Dia tengok tengah-tengah dulu, dia cari tengah-tengah dulu. Okey, contoh binary search ni adalah kegunaan dia untuk mencari nombor. Okey, contoh sekarang nombor yang nak adalah 50. Dia ada 7 unsur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 bahagi 2. Okey, 7 bahagi 2 kat sini lah. Kita dapat 3 kat sini. So dia akan pilih 35. Lepas tu dia akan bandingkan dengan nombor yang nak cari tadi. Nak cari tadi 50. So adakah 35 lebih kecil daripada 50? Sekiranya dia adalah lebih kecil, dia nak cari 50 kan? Kalau nak cari 50, range antara 50 tu mesti lebih besar daripada 35. So dia takkan tengok belah sini. Dia akan tengok yang belah kanan. Belah kanan. Sebab dia nak cari 50. So mesti dia nak cari yang lebih besar daripada 35. So dia akan tengok belah sini. So bila dia tengok belah sini dia tak tengok dah. Dia takkan cari dah belah situ. Itu kelebihan untuk binary search. Sebab itu dia boleh boleh data yang banyak. Sebab dia akan mengabaikan data-data yang tak penting. Okay. So dia akan tengok belah kanan. Tengok belah kanan dia sama juga. Dia akan tengok yang tengah-tengah. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. 4 dia bahagi 2. So dia akan dapat yang 5 atau 4 kan? 5 ada. Tengok yang 5 lah. Okay. So dia akan tengok yang 5. 65 adakah lebih besar
atau lebih kecil daripada 50. Tetapi 65 lebih besar daripada 50. Means dia kena tengok belah kanan. Kena kurangkan sikit dia punya range tu. 65. So bila tengok belah kiri, dia akan dapat 50. So binary search ini dia orang kata singkatkan masa pencarian. Okay, dia akan membandingkan lebih besar dengan lebih kecil. Okay, boleh faham? Ada soalan? Okay, tak ada. Okay, kemudian selection sort sudah, bubble sort sudah, binary search sudah. Okay, sekarang kita tengok nilai minimum. Kita ada 4 benda. Okay, yang pertama nilai minimum, nilai maksimum, mean and count. Okay, mean bermaksud purata, count bermaksud kira lah. Kira dia punya tu. Okay, so awak kena ingat kalau minimum bermaksud nilai terkecil. Okay, dia nilai terkecil bermaksud dia nak mencari nilai yang paling kecil. Maksimum bermaksud dia mencari nilai yang paling besar. Okay, purata. Purata bermaksud dia mencari purata nilai. Bermaksud berapa jumlah kemudian bahagi berapa yang ada. Ini matematik sikit lah. Okay, so formula dia pun nanti ikut macam dalam matematik. Sama juga. So kena ingat kalau nilai purata, dia mencari nilai purata means akan ada proses. Akan ada formula. Itu yang kena ingat. Okay, sebab kita nak tengok kena pasti catat alih dengan dia punya atur cara. Okay, nilai count pula dia akan ada pembilang. So boleh nampak kena pasti kat situ Count dia akan ada pembilang. Okay, sebab dia akan berulang-ulang. So ini adalah count. Kira, dia nak kira. Okay, so sekarang kita tengok pula. Ini yang ada dalam exam hari, bukan dalam exam. Dalam ada yang latihan awak bagi tu. Nilai dalam struktur giliran Q. Okay, Q ni apa? Okay, Q ini dia merupakan struktur data linear. Okay, struktur data linear. Maksudnya Q ni dia boleh buang nilai yang awal. Okay, dia boleh buang. Tapi dia akan ada ni. Yang awak nak kena ingat yang ni je lah. Okay. Kalau operasi in and Q. Okay, dia masukkan data. Dia masuk. Kalau DQ, dia buang. So dia ada 4 yang masuk exam hari tu ada 2 je, push dengan shift. Sekarang awak ada 2 lagi iaitu unshift dengan pop. Okay, unshift dengan pop. Okay, kejap lagi saya tunjukkan bagaimana unshift, push, shift ni semua bekerja. Okay, so itu kejap lagi. Okay, pemala pun boleh ubah dulu. Pun boleh ubah seperti yang awak tahu dia boleh ubah-ubah. So ini pun boleh ubah, saya tak nak terang sangat. Pemala bermaksud nilai data yang tetap. So kalau dalam exam dia cari nilai pemala, make sure awak tengok dia selalunya integer. Okay, pemala adalah integer selalunya. Jarang keluar yang string ataupun ni. Okay, so kita next. Saya ada bagi quiz sedikit. Okay, so apa yang saya dah terangkan tadi, awak jawab sikit quiz. Ada sikit je soalan, ada 5 soalan sahaja. 3 minit dari sekarang. Ready? Go! Fikir betul-betul. Ramai lagi belum jawab tu. Yang mana belum masuk lagi Nearpod, ambil link dalam Telegram, please. Loading, alsiannya. One minute.
Saya nampak ada banyak merah ni. Fikir betul-betul sebelum jawab. Tengok ada tak yang dapat skor 5? Ada, Alhamdulillah. Sekejap lagi kita buka nama dia. No answers. Ada lagi yang tak jawab tu. Okey, ada lagi 5-4 minit. Cari key point dia. Contohnya yang ni, bersebelahan, unsur-unsur bersebelahan. Kalau bersebelahan yang mana? Ni lain ni, bubble dengan selection. Mana bersebelah? Sebelah-sebelah je, jiran-jiran je dia ambil. Twelve, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Okey, jom kita tengok. Okey, Zab dapat full marks. Okey, A, B, C, B. Okey, kita tengok kat mana salah dia. Kat salah yang salah banyak adalah bahagian nombor 2 dan 3. Soalan nombor 2 dan 3. Okey, banyak salah soalan 2 dan 3. Ni kita tengok kejap soalan nombor 2 dengan 3 apa. Soalan 2, perbandingan nilai terkecil. Nilai terkecil. Apa jawapan dia? Naik ke menurun? Menurun. Ni nilai terbesar. So dia terbaliklah yang tadi. Sebab tu berpartner. Kalau nombor 2 salah, nombor 3 bawa salah. Okey. Kita teruskan. Tahniah bagi mereka yang dapat menjawab dengan jayanya. Okey, so sekarang saya terangkan apa itu fungsi push dengan shift. Okey. Push, nilai awal dimasukkan. Okey, dia nilai awal. Awak kena ingat macam ni je. Kalau push, dia akan masuk daripada belakang. Daripada kanan. Itu masuk push. Okey, dia akan masuk daripada belakang. Kemudian dia push negatif 1. Kemudian dia akan menggantikan yang dekat belakang ni ke depan. Dia akan gantikan. Itu push. Nampak? Dia push. Kemudian 12, dia push. So push ni selalunya dia berpartner dengan shift. Dia push selalu berpartner dengan shift. Okay, so dia daripada belakang. Ingat, push daripada belakang. Tolak. Awak kena ingat, bila kita tolak orang, kita tolak daripada belakang. So kita akan masuk daripada belakang. So kat sini kalau shift bermaksud dia akan menggantikan nombor nilai yang pertama tadi, 5. Tadi nombor pertama adalah 5. So dia akan menggantikan 5 tu, dia akan delete. Okay, dia akan keluarkan. So ini, shift. Dia akan mengeluarkan nilai yang pertama tadi. Itu adalah push dan shift. Okey, untuk yang kedua adalah, mana tak keluar. Okey, unshift dengan pop. Okey, unshift dengan pop. Kejap, saya ni kejap. Okey. Okey, unshift dengan pop. Kalau tadi push dengan shift berpartner berdua. Sekarang yang berpartner berdua adalah unshift dengan pop. Okey, unshift. Kalau tadi daripada belakang, sekarang daripada depan. Okay, shift tadi dia menggantikan yang depan. So unshift dia tengok, dia ambil letak nombor kat depan, 5. Kemudian dia tolak lagi, negatif 1. Dia tolak lagi, bermaksud dia ke depan, dia akan ke belakang, belakang, ke belakang. Unshift, 12. So 12, negatif 1, 5. Pop, dia akan delete daripada belakang. Dia akan delete apa? Dia akan delete nilai yang pertama tadi, 5 tadi. So pop, dia akan delete yang 5 tadi. Dia akan delete daripada belakang. Okay, kalau shift tadi, dia delete daripada depan. Pop, dia delete daripada belakang. Okay, so ini adalah fungsi unshift dan pop. Ini semua dalam quiz. Alright.
Okey, sekarang awak boleh buka buku yang ni buku Java ni. Okey. Showbiz sepatutnya sebenarnya awak buat sendiri, dah boleh buat dah. Okey, tapi awak tak buat, tak apalah. Okey. Nak buat macam mana kan dah tak nak buat kan. Okey, ini yang biasa. Kalau dalam exam keluar ini 80, 75, 60 ini kita panggil elemen Elemen. Ada soalan dia akan tanya apa dia benda tu. Ini adalah elemen. Okey, lepas tu kita akan start dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita panggil indeks. Okey, itu kita panggil indeks. Markah ini kita panggil nama array. Okey, nama array ataupun selalunya kita gunakan pun boleh ubah. Okey, tapi dia adalah nama array. Ingat, ini adalah nama array. Ini adalah elemen dalam kotak. Kalau integer macam ni lah cara tulis dia. Kalau string mesti ada pembuka penutup tu. Okey, ini array. Okey. Index sekarang ni kita nak tengok bagaimana nak baca keluar output dia. Okey, contoh while loop. Okey, while loop dia macam mana dia looping. So ini cara baca dia. Ini while declaration, mesti ada declaration. Dia bagi 80, 75, bla 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 sampai 79. Okey, kita tengok dekat while. While dia kurang daripada 6. Okey, kurang daripada 6. Okey, document.write A tambah 1. A tambah 1 means tambah 1. Contoh dia start A sama dengan 0. So output dia apa? Tengok hijau dengan hijau Okey, dia start dengan 0. So dia akan keluar 0. Ni tengok betul-betul sebab lepas ni kita akan ada quiz cara awak baca. Okey, ni ada 0. Kemudian dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. Why? Kenapa dia keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5? Kenapa dia tak keluar 80, 75 susunan? Sebab dekat sini A kurang daripada 6. Dia akan tengok indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan kurang daripada 6. So dia akan keluar 0, 1, 3, 4, 5, 6. Sampai 5. Tapi ada 6 nombor. Okey, yang ni pula markah.length. Nampak kalau keluar macam ni bermaksud dia nak indeks. Ini key point kalau dia buat macam ni A kurang daripada 6 itu adalah indeks. Awak mencari-cari mana 6? Sebab dia kira indeks. Markah.length pun sama dengan indeks. Okey, sebab tu dia keluar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Length ni bermaksud panjang. Panjang barisnya ada berapa? 6. Okey, bagaimana dia nak keluar yang data tersebut? Dia akan mengeluarkan arahan macam ni. Okey, dia akan keluarkan arahan macam ni. Markah A. Markah A. Kalau tadi nampak A+, ni sama A+. Tapi beza dekat document.write. Okay, document.write. Yang ni markah.length sama, markah.length sama. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah markah A+. Okay, itu adalah yang keluar 80, 75, 65 tu. Itu yang akan keluar. Sebab dia nak markah length. Keluar sama je macam ni. Okay. Kita pergi lagi kepada bubble sort. Apa? Kiranya yang while loop 1 dengan 2 tu tak ada beza lah. Loop 1 dengan 2. Ni ada beza dia. Beza dia dekat kat sini je. Dekat markah. Tapi output dia tak sama. Output dia tetap sama. Output dia sama. Ini saya menunjukkan dua atau cara yang berbeza, output sama. Kalau macam while loop 3 dengan while loop 4, nampak? Dia punya atau cara berbeza. Ini A kurang daripada markah.length. Ini A pun kurang markah.length. Tapi kat sini dia ada A++. Kat sini A sama dengan A tambah 1. Dia beza kat situ. Tapi output dia sama. 80 dengan 80. Sama. Atau cara berbeza, output yang sama. Boleh? Tengok kat situ je. Boleh. Boleh Okey. Okay, kita tengok pula atau cara bubble. Okay, saya terus kepada point dia. Okay, point beza dia kat sini kalau susunan menaik dia mesti lebih besar. Kat sini, if. Dekat sini di point dia if. Yang lain semua sama. Beza dia kat sini je.
If lebih besar. Ini adalah untuk bubble sort menaik lebih besar. Senarai B tambah 1 lebih besar, itu adalah susunan menaik. Itu je beza dia. Okey. Susunan menurun yang ni kurang daripada senarai B plus 1. Dia beza dia lebih besar dan lebih kecil. Menaik lebih besar, menurun lebih kecil. Dekat mana beza dia? Beza dia dekat if. Cara nak kena pasti adakah ini atau cara bubble sort, yang pertama dia mesti ada var kat sini. Dia ada declaration. Okay, dia ada declare. Lepas script dia declare. Lepas dia declare, dia terus ada syarat for kat sini. Lepas tu dia ada benda ni, sementara tu. Itu adalah bubble sort. Okay. So key point dia. Itu adalah kod untuk atur cara Dia mesti ada senarai B sementara tu. Okay, untuk carta alih. Okay, carta alih. Ini carta alih bubble sort Okay, carta alih dia ada mula-mula kat sini ada proses. Sebab apa kat sini proses? Sebab kat sini adalah declaration tadi, senarai. Okay, dia ada senarai. So yang ni pun semua sama, dia ada sementara sama dengan kosong. Apa beza dia? Sama juga macam tadi, beza dia adalah dekat syarat yang dekat sini. Yang ni sama. Sini je beza dia. Senarai B lebih besar. Okay, senarai B lebih besar. Kalau lebih besar tadi apa? Menaik ke menurun? Ingat tak ingat? Catat ke tak catat? Lebih besar, menaik ke menurun? Tu dah ada tu jawapan tu. Lebih besar adalah susunan menaik. Ingat, lebih besar naik, lebih besar naik, lebih besar naik, lebih besar naik. Okay. Sekarang selection. Tadi bubble Bubble, ingat dia ada terutam menaik, terutam menurun. Selection dia mesti melibatkan keseluruhan data. So bila selection bermaksud, okay, yang pertama dia sama juga, dia ada declaration. Tetapi beza dia ada dekat sini. Var I terkecil. Nampak? Dia ada I terkecil. Atau cara kalau awak nampak, oh sama ada declaration, tiba-tiba ada var I terkecil. Var I terkecil. Nampak je perkataan I terkecil bermaksud dia adalah selection sort. Okay, dia adalah selection sort. So kat sini akan dijumpa terkecil. Okay, ini adalah selection sort. Terkecil lebih besar. Sama juga, dia mesti lebih besar. Tetapi nak tahu beza bubble dengan selection dia mesti ada terkecil. Okay, kalau bubble dia mesti ada lebih besar dengan lebih kecil. Susunan menaik dan susunan menurun. Okay, dia punya flowchart pun sama juga. Okay, dia mesti ada terkecil juga. Okay, dia pasti ada kat sini sementara pun semua. Dia ada terkecil. Okay, nampak kat sini. Syarat dia mesti ada terkecil lebih besar. Okay, mesti lebih besar tak lebih kecil Okay, binary search. Binary search pula bagaimana nak tahu beza dia punya atur cara. Sama juga dia ada var senarai. Okay, cuma beza dia ada kat sini, dia start dengan var mula. Dia ada tambah lagi declaration. Okay, dia ada banyak declaration untuk binary search. Sebab dia nak mencari. So dia akan start dengan mula, tengah dan akhir. Mula, tengah dan akhir. Mula, tengah dengan akhir. So dia akan start dengan if else else else. Mula, tengah, akhir. Mula, tengah, akhir. So itu adalah dia punya atur cara. Dia punya carta alih. Carta alih dia memang lain sikit daripada yang bubble dengan selection. Okay, ini dia punya atur cara. Dia punya carta alih. Memang lain. Sebab kat sini dia akan ada dua proses. Set. So kalau awak nampak itu adalah pencarian nombor. So bermaksud awak kena set dengan mula, akhir. Mula, tengah, akhir. Mula, tengah, akhir. Kemudian dia ada length dia. Okay. So jarang keluar soalan macam ni. Cuma saya risau dia keluar soalan dia akan tanya itu adalah jenis apa. Okay, itu sudah. Sekarang tengok maksimum. Depan ni ada soalan lagi So tengok, kena pasti ingat balik yang saya key point tadi. Okay, maksimum. Ini dia punya atur cara. Sama juga ada declaration. Ada maksimum. Okay, saya nak tunjuk perbezaan. Maksimum dengan minimum. Beza dia kat sini dah akan tulis maksimum. Kat sini akan tulis minimum. Yang lain semua sama. Kecuali dekat sini. If
syarat dekat tengah ni. Yang lain semua sama. Maksimum je. Kalau kat sini maksimum, ini adalah untuk mencari maksimum. Kalau minimum kat sini dia akan mencari minimum. Nilai terkecil, yang ni akan jadi nilai besar. Syarat dia kalau sini maksimum, dekat sini mesti lebih besar. Maksimum dekat sini mesti lebih besar. Kalau kat sini warchar maksimum, kat sini maksimum, kat sini pun mesti lebih besar. Okay, itu je beza dia. Yang lain semua sama carta alih dia. Bentuknya sama. Okay, ni maksimum tukar jadi minimum. Yang ni, bila yang ni minimum, yang ni mesti lebih kecil. Okay, ini minimum, yang ni akan jadi lebih kecil. Itu je beza dia. Yang lain semua sama. Okay, itu maksimum dan minimum. Kemudian kita tengok count dengan purata means. Okay, means purata. Purata ingat, purata tadi mesti ada formula. Formula dekat sini. Jumlah sama dengan jumlah tambah senarai. Jumlah tambah senarai. Okay. Itu cara nak kena pasti dia. Itu adalah untuk nilai purata. Okay. Untuk maksimum dengan minimum, dia punya carta alih sama. Tetapi untuk nilai purata dengan count lain cuma saya nak tunjukkan awak bagaimana nak kenal pasti ini nak cari apa. Kalau macam ni nak cari nilai purata, dia mesti ada proses kat sini. Okay. Dia ada mesti war purata. Macam tu. Itu adalah nak cari purata. Kalau count, dia count dekat sini, dia mesti ada war nama. War bilangan berapa. Bermaksud kat sini dia declare lagi. Okay, dia declare lagi kat sini. So kat sini memang lain sikit ni untuk count punya. Okay, memang nampak dia punya carta alih pun memang berbeza. Okay, itu adalah untuk count. Okay, dah tak ada dah. Okay, ready untuk next. Next ni ada apa? Okay, nampak perbezaan. So sekarang saya nak tengok apa perbezaan. Saya dah beritahu tadi. Okay, awak tengok. Ini atur cara apa, ini atur cara apa. Antara bubble dengan selection. Mana satu bubble, yang mana satu selection. Belah kiri atau belah kanan? Bubble. Siapa boleh jawab? Bubble, belah kiri ke belah kanan? Kat mana point dia? Belah kiri. Belah kiri. Belah kiri kenapa? Sebab dia ada logo lebih besar dengan lebih Alright. kecil dia. Kenapa belah kanan selection? I terkecil. Yes, sebab ada I terkecil. Very good. Alhamdulillah. Okay, antara bubble dengan selection sort lagi. Yang mana satu carta alih bubble? Belah kiri, belah kanan? Belah kiri. Belah kiri. Why? Sebab dia declare dia senarai B. Senarai? Senarai? Kat sini senarai juga. Kat situ tulis senarai B. Mesti Lebih senarai besar B. daripada senarai B. Yes, good. Dia mesti kat sini senarai B. Dekat sini pula mesti senarai terkecil. Itu beza. Ini selection. Selection ni mesti senarai terkecil. Lebih besar daripada senarai B. Yang ni pula bubble mesti senarai B. Dia lebih besar daripada senarai B plus 1. Itu nampak beza dia. Okay, binary dengan bubble. Binary yang mana? Belah kiri ke belah kanan? Binary search. Kiri. Kiri. Kenapa? Ada mula, tengah, mula-mula, akhir benda tu. Yes. Okay, dia ada nampak banyak declare dekat sini. Sebab dia akan ada mula, tengah, akhir. Mula, tengah, akhir. So ini adalah binary search pencarian. Yang ni bubble sebab dia ada lebih besar dekat sini. Senarai B tambah 1. Dia ada menurun dan menaik. Kita tengok seterusnya. Okay, antara binary dengan selection. Yang mana satu binary? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Sini, binary. Hmm. Alright, kenapa? Sebab dia ada proses.
2 kali. Okay, so dia ada proses kat sini. Kalau selection sebab dia ada senarai air terkecil kat sini. Okay, dia ada senarai air terkecil. So dia adalah selection. Okay, count and mean. Alah, kat sini tak boleh nampak sebab dah ada kat sini. Okay, so ini adalah count, kat sini adalah mean, purata. Okay, count, nampak je kat sini ada pilih true sini. Okay, nampak ada dua beza. Memang sangat berbeza carta alih dia. Tapi beza dia bila kita nampak kat sini, dia punya proses kat sini akan start dengan apa. Okay, kalau count, dia senarai je kat sini. Dia lebih kurang macam binary tadi, punya selection. Okay, kita tengok soalan 14. Mean and maximum. Okay, minimum dengan maksimum nampak sama juga. Saya tak boleh tanya awak mana minimum, mana maksimum sebab kat sini dah tulis dah. Okay. So, beza dia kalau minimum, apa beza dia? Minimum dengan maksimum. Apa beza dia? Cik nak tahu. Simbol. Simbol apa? Lebih besar, lebih kecil. Okay, lebih besar dan lebih kecil. Ni semua sama, ni sama, ni sama, sama nampak, nampak, sama, 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 semua sama. Okay, sama je, boleh hafal je ni. Okay, awak boleh hafal bentuk ni. Mula lepas tu proses, lepas proses adalah declaration. Kalau dia adalah minimum, bermaksud dekat sini kena tulis minimum. Kat sini pula akan tukar maximum. Okay, lepas tu yang lain semua sama. Kat sini je dekat pilihan ni akan tukar lebih kecil. Ingat, minimum lebih kecil, minimum lebih kecil, minimum lebih kecil. Okay, maximum, maximum lebih besar. Maximum lebih besar ni. Simbol lebih besar. Maximum syarat lebih besar. Maximum if lebih besar. Minimum if lebih kecil. Alright. Okay, ada soalan? Sebelum kita pergi ke quiz sikit je. Untuk test akhir pembelajaran kita hari ni. Saya sentuh tak banyak. Bubble sort. Itu je. Tiga benda. Ada soalan? Tak ada. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kejap lagi kita buat quiz satu. Kemudian saya akan tanya the last one soalan. Mana saya punya tak keluar? Dekat korang keluar tak? Keluar pun. Lambat. Dah malam-malam ni kan. Saya nak sound enables. Saya nak randomize answers. Korang nak apa? Himalaya, space, Valentine Day, underwater. Nak apa? Ada 4 pilihan je. Nak tema apa? Nak space. Space. Okay, kita pergi space. Okay, continue. Okay, ready? Okay, masuk dulu. Okay, masuk dalam ni pot. Sebelum kita start, baru seorang masuk. Karonisa sudah masuk. Darwin, Syazwani, Alif, Aiman, sudah ramai di situ. Masuk dulu. Kita ada 21 orang. Baru 11 orang. 12 orang. Mana lagi yang lain? Masuk. Siapa yang comel sangat ni? Belakang ni, Ofi Mira, Ainajwa, Afika. Baru 14 orang. 15. Mana lagi yang lain masuk? Tengok sikit. Available. Satu orang. Okay, 16. Ada lagi? Mana lagi yang lain? Comel-comel dah ni.
Okay, yang mana lagi belum masuk Nepot, sila masuk Nepot. Ni the last dah ni. Dah, tak ada yang nak masuk dah. Baru 16 orang je. Kita ada 22. Dalam meet kita ada 24. Mana orang tadi? 17. Naboras tu siapa? Siapa Naboras? 17 orang. Mana lagi yang lain? Masukkan, cepat. Harisa dah tak sabar dah tu. Dah terlompat-lompat dah tu. 18 orang. Baru 18 orang. Kita ada 22 orang. Boleh masuk ke? Tak boleh masuk ke ni? Saya macam mana duduk. Tengok line slow. Tak apa. 18 orang. Siapa lagi belum masuk? Cikgu, Yo. saya tak ada masuk line slow. Line slow lah. Okay. So ada lagi tak yang nak try masuk? Sebab bila saya dah start game, dia dah terus je ni. Dia terus climb je terus. Ada lagi yang nak cuba masuk? Okay, tak ada. Okay, kalau tak ada, saya start game Ready Ingat balik yang point-point tadi ya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Okay, jom. Cepat. 3 saat saja satu soalan. Okay, masa I naik dulu ke atas. Alright. Soalan yang kedua. Ya, apakah yang dapat memintas Ain? Memintas. Cepat Aiman, cepat. Wah, Daniel Hafizi. Daniel Hafizi dah mendaki. Soalan senang je tu. Soalan yang ketiga. 3, 2, 1. Okay, atur cara maksimum. Soalan senang sangat ni saya bagi ni. Patut bagi susah-susah. Okey, kita tengok siapa lagi yang duduk atas. Masih lagi Daniel Hafizi. Okey, soalan yang keempat. Okey, soalan terakhir. Soalan terakhir. Output. Kenapa pasti output bagi atur cara tersebut? Yeay, so siapa yang menang? Okey, Daniel Hafizi, yeay. Alif. Alhamdulillah. Ini poin yang korang dapat dah ni. Kita tengok.
Overall 3, 3, 3, 3, 3. Okey lah tu. Cantik lah. Ha. Pemenang ni boleh claim hadiah dengan saya ni. Okay, so saya end sessions. Ada soalan sebelum kita tamatkan? Bukan. Sekejap lagi saya nak tanya soalan. Saya nak tanya apa yang dah belajar hari ni. Ada soalan? Kita dah habis dah ni. Ada soalan? Nak pergi toilet je boleh? Toilet? Alah, toilet lah pula. Nak habis dah ni. 5 minit je lagi ni. Okay, whiteboard ni boleh conteng tak? Awak boleh conteng tak whiteboard? Ke saya je boleh conteng? Kosong je tak nampak apa-apa pun. Tak, maksud saya awak boleh conteng tak? Korang boleh conteng tak? Tak. Tak boleh So saya close. Okay, so kejap. Okay. Okay, apa yang saya nak awak tulis adalah apa yang saya dapat tentang apa. Okay, saya dah share untuk awak drawing. Okay, cuba tulis apa yang awak dah dapat hari ini. Dan what do you feel? Boleh pakai ni, saya rasa pakai ni macam Afikah tu. Nampak? Student view. Ni student view. Ni awak pakai apa ni? Ni pakai ni text ni. TT ni. Pakai TT. Pakai TT supaya senang nak tulis. Kalau pakai pen tu jenuh lah korang nak memutar-mutarkan dia. Aiman dah submit dah Aiman. Kau tulis apa Aiman? 4-0 je ni. Bila internet malam. Wah, saya nampak love lah dekat Ain Najwa punya lukisan. Ayo Hafizi, ayo Andri. Besar biji mata dia. I got smile from Zap. Okay, yang lain dah submit. Kenapa saya nampak kosong je dekat Aiman ni? Yang lain masih lagi in process.
Okay, kita tunggu lagi kawan-kawan yang lain submit. Anissa. Wah, Hafizi dia tambah rambut lagi. Syed. Syed, mana Syed? Syed in process. Alif Aiman. Alif Aiman tak tahulah, mungkin line slow kot. You are welcome, Anissa. I wonder, Navoras ni siapa? Siapa Navoras? Mesti ada dekat ni. Line slow. Navoras is Mukris? Mukris Navoras ke? Sedangkan Mukris kata dia ada kelas. Okey, sekiranya awak tidak faham yang tadi, nak rujuk, awak rujuk dalam buku yang sini dia sebenarnya dah lengkap dah. Buku yang saya bagi kat awak, yang saya suruh buat beli itu sebenarnya dah lengkap dah semua. Syamimi, Karunisa, Darwin, Darwina. Line saya suruh kat ni. Line slow dia suruh tidur. Tidur awal dia kata. Esok cuti. Esok saya kelas lagi ni. Awak pun ada kelas, saya pun ada kelas. Minggu ni kita berkelas-kelas. Sampai hari Ahad. Seminggu je lagi nak jumpa awak pun. Firmira, tak submit lagi Firmira? Saya tengok Zab dah hantar. Okay, ni Zab kata apa ni? Zab, baca sikit Zab. Yang mana? Baca lah yang awak betul. Zab tulis apa Zab? Selection and bubble sort, binary search, min, max, min, count. Doakan kami cemerlang SKA+. Amin. Alhamdulillah. Yang ni Syed saya tak nampak lagi. Anissa saya tak nampak lagi. Afika dapat ingat balik tentang berbesar. Satu cara. Okay, plan. Oh, hari ni kelas tu dia je. Kelas sebelum ni tak Cewa. Sebab malam. Malam kan mengantuk. Nak pukul 10 dah ni. Selalu dapat tidur awal kan. Hafizi, kau baca sikit Hafizi apa yang kau tulis. Mana Hafizi? Ya cikgu. Baca sikit, awak tulis apa? Hari ni saya dapat belajar membaca coding atau bahasa pengatur caraan yang tadi cikgu tunjuk. Lagi? Dan itulah saya happy. Alhamdulillah. Okay, happy je tapi jangan serabut-serabut tau. Ni apa ni? Syed, doakan dapat A. Afiq. Afiq jadi kisokmo. Dapat tahu selection. Thank you. Alhamdulillah. Dapat kena pasti bubble sort. Sekejap. Yang ni saya nak snack. Okay. Alif. Davina. Bubble sort. Nak panggil Davina ke nak panggil Darwin? Dua-dua boleh. Baca. Dapat tahu tentang bubble sort, selection sort dan binary search. Teruskan pembelajaran macam ni untuk batch akan datang supaya diorang tak mengantuk. Ni Sebelum ni kantor ya mengantuk. Baca je lepas tu dah habis kelas. Baik tidur.
Kalau ada kuis-kuis macam ni, at least kita orang macam okay, kita kena belajar ni sebab cikgu ada kuis. Gitu. Alhamdulillah. So lepas ni kesimpulannya saya kena selalu bagi kuis. Betul? Tetapi untuk batch bawah lah, bukan kita orang sebab kita orang dah habis lah. Okay, I Najwa, bezakan bubble sort, selection sort. Okay, dapat love. Syazwani dia bagi tadi. Syazwani. Saya bangga saya dapat belajar. Tak habis lagi Syazwani. Proses lagi. Karunisa jawab apa tadi? Kita nampak dah. Zati. Wow, big love. Najia. Baca sikit Najia. Sekejap saya nak ni. Najia, apa ni Najia? Apa dah belajar hari ni? Dapat bezakan simbol maksimum dan minimum. Faham tentang binary search, bubble sort dan selection sort. Terima kasih cikgu. Alhamdulillah. Alright. Anissa. Welcome. Beza. Banding beza menurun menaik. So lepas ni ingat cara nak dia punya tu. Terutama dia punya catat alih. Dia punya atur cara. Navoras ni siapa tadi? Mukris Ni Wanu Adila. Okay, last habis. Alhamdulillah. Okay, sekejap. Last but not least. Okay, so kita dah habis kelas hari ni. So saya nak buat kenang-kenangan untuk kita beramai-ramai. Sekejap, yang ni saya dah snap belum Sebab kita tak tahu lagi bila kita nak online. Tak tahu lagi lah bila nak jumpa awak ni. Jomlah kita buka kamera ramai-ramai. Kita ambil gambar. Yang ni saya akan end kan. Awak pun dah boleh tutup dah. Yes. I will log out semua sekali. Jomlah kita buka kamera. Kita ambil gambar ramai-ramai. And stop presenting. Let's stop record.